Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia, iaitu bersedap-sedap dengan jima' dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat engkau dengan jima' itu. Bermula mereka itu sebesar-besar bagi perhiasan dunia. Tujuan Allah jadikan kepada kita ni faraj ialah untuk kita mendapat dua bahagian. Yang pertama, keseronokan akhirat, tujuan akhirat, dan yang keduanya ialah tujuan dunia. Dan tujuan dunia Allah jadikan kepada kita ni tuan-tuan ialah pertama dia untuk bersedap-sedap dengan jima'. Dan dia merupakan salah satu daripada benda yang kita akan lalui dalam kehidupan kita. Nah, orang berkahwin pasal apa? Pasal untuk melepaskan syahwat dia kepada jalan yang dibenarkan dalam syarak. Ada orang duk bagi susah orang nak kahwin. Orang nak kahwin dia bagi lagi payah lagi. Macam-macam undang-undang nak kahwin tu sebagainya. Ustaz Syamad, nak kahwin mesti ada 6 khemah. Khemah kena ada 6. Mesti ada banner sebagainya. Lah ni kahwin kalau tak ada DJ dia tak panggil kahwin, kenduri kahwin. Mesti ada DJ. Bombam. Tuan-tuan salih ala Syamad, siap ada pilihan pula nak DJ Islamik ke DJ yang tak Islamik ke. Oh, ada pilihan pula. Ni macam beli takaful pula tuan-tuan, beli insurans pula. Subhanallah. Tuan-tuan, kita buat majlis perkahwinan ni tujuan dia apa? Yang pertama, dia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita buat. Yang kedua, dia tuntutan untuk kita buat majlis walimatul urus. Tujuan dia sebab nak memperkenalkan bahawa pasangan ataupun anak dia ni dah berkahwin, supaya tak jadi fitnah. Tiba-tiba duk bawa anak dara orang pergi mana, dia kata apa ni duk bawa ni, anak tu imam duk bawa orang ni. Walhal tu dia dah kahwin dah. Sebab tu untuk mengelakkan fitnah tu, maka disuruh buat apa? Majlis walimatul urus, dihebahkan perkahwinan tersebut. Bab bertunang tak nak, Islam tak suruh hebah. Bertunang suruh senyap-senyap. Pasal apa bertunang suruh senyap-senyap? Sebab dalam tempoh bertunang mungkin berlaku putus tunang. Tempoh bertunang dia panggil tempoh kenai. Mak ayah nak kenai menantu dia tu, bakal menantu dia tu lagu mana, elok ke buruk ke. Dalam tempoh tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka dapat maklumat daripada orang, rupa-rupanya menantu dia ni, bakal menantu yang main minang anak dia ni, rupa-rupanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad kaki apa, dadah ke, nak pil kuda ke, ais ke apa saya pun tak tahu, syabu ke apa sebagainya. Tuan-tuan, subhanallah, dalam tempoh tu pak dia boleh kata apa? Kita putuskan pertunangan ni pasal apa? Pasal anak ni nampak macam sekali boleh merosakkan masa depan anak dia. Tapi bila dapat maklumat macam tu, tak dia boleh kata apa? Aku dah belanja besar-besar buat bertunang, orang kampung semua dah tahu kata hang tunang, ni hang nak putih tunang pula. Ni mana aku nak letak muka aku ni? Tuan-tuan, dia sanggup mengambil risiko anak dia nanti bila berkahwin, kalau bercerai lagi teruk. Waktu tunang tak ada masalah apa. Sebab tu Islam suruh apa? Tunang diam-diam, jangan duk abad kat orang. Ahli keluarga sudah. Sebab dalam tempoh tunang tu mungkin putih tunang, sebab nak tahu tu keadaan suami, bakal suami itu macam mana, bakal isteri itu lagu mana. Faham tak ni? Tapi tang kahwin suruh apa? Isytihar. Yang pertama, salih asmat sebab dia sunnah Nabi SAW. Yang kedua sebab dia merupakan tuntutan dalam agama sebagai pengisytiharan bahawa lelaki atau perempuan ini telah pun berkahwin, tak jadi fitnah. Yang ketiga, untuk memohon keberkatan di sisi Allah atas perkahwinan tersebut. Nak berkat lagu mana? Jamu orang makan. Islam ajak kat kita. Nah, ayul islami khairun, orang Islam mana yang paling baik sekali? Kata Nabi SAW, it'amut ta'am, orang Islam yang rajin bagi makan orang yang lain. Ini orang baik. Maka tuan-tuan, majlis perkahwinan buat apa? Buat makan, bagi makan. Panggil dia beradik kita. Kalau panggil, orang panggil makan kenduri, wajib pi. Walimatul urus, wajib pi. Kalau tak boleh pi, kena maklum kata tak boleh nak pi. Sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wajib pi. Bila pi orang dia beradik mai daripada Kuala Lumpur, dia beradik turun mai pada Johor, tempuh trafik jam dah buat tu waktu cuti sekolah. Waktu orang cuti sekolah, orang berebut nak balik, waktu tu juga dia nak buat kenduri kahwin. Waktu raya Cina orang berebut-rebut nak turun balik atas highway, dia pun waktu tu lah nak buat. Memang passion kita lagu tu. Dia kata apa? Sekali waktu ni cuti, waktu ni apa? Turun jauh tu daripada KL mai Pulau Pinang ni sampai 12 jam.
Sampai-sampai tuan-tuan nak berjumpa lah dengan tuan rumah, nak berjumpa lah dengan adik-beradik, kawan-kawan, nak bersembang. Tapi nak bersembang pun tak boleh. Speaker tepi telinga, bam 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 bam. Nak ni salih alaihi Muhammad, bom bam duk bersembang. Nak sembang dah. Ni baru sampai ke? Baru sampai ke? Duk lalah balik gitu ya tuan-tuan sekalian. Tak mencapai matlamat sebenar. Tujuan apa dia buat walimatul urus? Tuan faham tak ni? Maka Islam memudahkan perkahwinan. Orang nak kahwin, pemudahkan. Sebab apa? Sebab nak mencari jalan menghalalkan hubungan dan jalan halal untuk melepaskan syahwat yang Allah bagi dekat dia. Kita ni Allah masuk syahwat saja. Nabi Muhammad, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Allah telah menghiasi sallallahu alaihi Muhammad syahwat bagi manusia ni dengan orang perempuan. Orang lelaki suka orang perempuan suka orang lelaki. Memang macam tu fitrah dia. Nak buat macam mana? Nah, kalau orang lelaki suka orang lelaki, ni lain ni, dia jadi kunyit. Kalau orang perempuan jadi suka orang perempuan, tak tahulah tuan-tuan dia sebut apa. Tapi itu bercakap fitrah. Jadi manusia Allah jadi lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, ada jalan yang kalau dia guna dengan jalan yang betul, dia dapat apa? Dia dapat pahala lagi ke atas. Dapat pahala lagi sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tuan-tuan, saya nak pesan ni teman-teman muslimat. Orang lelaki-lelaki ni, depa ni tak ada monopos. Orang lelaki-lelaki ni tak ada monopos. Orang lelaki-lelaki ni dia macam buah nyok. Tengok ni. Apa tu sudah tunjuk soleh sangat. Tuan-tuan mini dekat sana tak berani hangguk. Tunduk rapat takut silap cakap. Orang lelaki-lelaki ni dia macam buah nyok, makin tua makin berminyak. Nah ni, saya sebut dalam majlis saya tu, seorang makcik kata apa? Makin tua makin gatai Ustaz. Sedap. Makin tua makin merenyam. Bukan merenyam. Orang lelaki-lelaki dia nafsu dia tak menurun. Walaupun tubuh dia dah makin lemah tapi nafsu dia tak turun. Beza dengan orang perempuan. Sebab tu orang perempuan kalau suami dia meninggal, dia tak kahwin dah tak apa. Orang lelaki-lelaki kalau isteri meninggal, tuan-tuan dia tak boleh duduk seorang-seorang. Jangan duduk pergi berjanji setia. Ni waktu baru kahwin bukan main lagi, abang kita berjanji setia. Nah, you jump I jump, remember? Kalau nanti saya mati, kata isteri dia, abang jangan kahwin lain, tahu tak? Kalau abang kahwin lain, hari abang menikah tu saya mai. Oh, dia kata. Waktu malam pertama abang duduk malam pertama tu, saya tunggu depan pintu bilik abang siap. Tu dia tak berani menikah lagi dia. Tuan-tuan, jangan duk paksa. Orang lelaki tak boleh duduk seorang-seorang. Dia perlu orang untuk uruskan kehidupan dia. Sebab tu muslimat, waktu ada suami, don't take for granted. Jangan ambil ringan. Tuan-tuan, berhiaslah untuk suami. Sebab berhias untuk suami itu pahala. Berhias untuk suami pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kalau suami suka tengok tubuh dia, tuan-tuan, dia tunjuk tubuh dia untuk suami, pahala. Gatal orang tua ni. Tak. Laki kita ni tuan-tuan, dia nak pegang kita, dia nak sentuh kita. Kita makin tua makin tak hilang semangat, hilang nafsu. Ada anak bila letak anak kat tengah-tengah, anak ambil tidur satu bilik. Islam larang jangan tidur satu bilik, asingkan tempat tidur. Kita tak anak kita tidur satu bilik, tuan-tuan. Tak satu bilik tak apa lagi, tak celah tengah. Seorang tak, jauh dah. Lagi dapat dua tak, dua tengah, makin jauh lah. Lama-lama dapat 3-4 anak, ayah tidur bawah, mak tidur atas. Lepas tu duduk gaduh. Laki saya tu duduk pergi kedai janda tu, duduk tengok janda tu. Tuan-tuan sekalian, dia tak dapat kemanisan dalam rumah dia kepada orang yang halal untuk dia. Ni Allah saja nak cerita, tuan-tuan jangan. Ni buka duk live ni segan juga nak cerita. Dia ada makcik tu, tok ni. Dia ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Cucu dia kahwin. Bila cucu dia kahwin, tuan-tuan, dia pergi nak ziarah cucu dia. Masuk buka pintu rumah tu, biasa dia duduk masuk. Buka buku pintu rumah, tuan-tuan, cucu dia ingat kata suami dia balik. Tengok-tengok tok masuk, terkejut. Astagfirullahalazim, pasal apa ni? Cucu dia tak pakai baju. Cucu dia perempuan ni. Dia kata, Allah tok ingat kot suami saya balik. Awak yang tak pakai baju ni. Tok, ni lah baju cinta.
Dia kata, inilah baju cinta. Dia kata, oh baru Tok tahu kata ada baju cinta lagi ni. Tak apa, saya Tok balik rumah. Tok nak pakai baju cinta kat Tok Wang. Hari tu Tok Wan dia pergi kerja. Tok Wan dia keluar tuan-tuan. Balik-balik Tok standby depan pintu dah dengan baju cinta dia. Ni masuk Tok Wan dia buka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Hoi, pasal apa ni? Dia kata, Tok Wan, inilah baju cinta. Tok Wan dia kata apa? Kalau ya pun serekalah dulu. Merepek. Tuan-tuan, subhanallah. Dah isteri hias untuk suami. Isteri kena berhias untuk suami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak ni? Tak kira waktu mana pun, sebab itu halal untuk kita. Kita sampai satu tahap duduk dalam keluarga, dia tu dah suami kita, dia tu dah jadi laki kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, kita dah tak heran benda-benda yang macam ni. Berhias untuk suami, bukan sakat isteri berhias untuk suami, suami berhias untuk isteri. Ni duk kata ni, isteri saya tu Ustaz balik tu Ustaz dengan baju kelawar tu lah. Baju tu lah duk pakai, tak tukar baju lain. Kalau saya terbayang muka isteri saya terbayang baju kelawar tu lah. Kalau saya tengok baju kelawar tu kat kedai, teringat isteri saya lah. Tak ada macam tak ada baju lain dia pakai, dia baju kelawar tu. Balik dengan kulit bawang duk tani dengan kulit udang duk tani dengan bau belacan Ustaz. Dia duk marah kat saya duk pi kedai tu, tu mentang-mentang ada anak dara kat kedai tu. Saya bukan nak pi tengok anak dara tu, dia duk cemburu. Tapi Ustaz tengok dia pakai lagu mana? Dia duk kata kat isteri dia. Dia pun serupa. Balik tuan-tuan dengan kain ni gulung sampai kat sini. Dengan baju pun tak pakai. Dengan bulu ketiak panjang menjela. Duduk depan TV tak kaki bukan main, subhanallah. Dia pun tak jaga. Cuba tuan-tuan bina suasana dalam rumah tangga ni. Isteri jaga penampilan dia untuk suami, suami jaga penampilan dia untuk isteri, baru sempurna rumah tangga. Jadi contoh kat anak-anak kita. Anak-anak kita yang duduk di rumah, tengok macam mana suasana ibu dan ayah dia duduk present diri dia kepada pasangan dia. Nanti dia akan berkahwin, dia akan tiru benda yang sama. Kalau rumah selerak, tak jaga pakaian, tak jaga, nanti dia kahwin, dia akan bawa panggil mak ayah dia sama macam dalam perkahwinan dia. Tuan-tuan, Islam ajak apa? Berhias untuk suami, suami berhias untuk isteri. Sebab itu saluran paling halal untuk dia, dan Allah bagi pahala. Tuan-tuan, kesedapan dalam kehidupan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Salah tak? Tak salah, tu suami dia. Tak salah, tu isteri dia. Maka tuan-tuan, dan yang kedua,